Kita nak masuk ke segmen berikutnya. Cuba baca sikit. Ini apa? Comex Stamp. Kita tahu Comex ni bila ia dijadikan watak-watak kartun ni, budak-budak suka baca. Kalau ilmiah sangat, kadang-kadang kita pun rasa malas nak baca. Tetapi inilah dia inovasi-inovasi yang cuba diketengahkan supaya minat anak-anak muda kita, murid-murid kita terhadap stamp itu bertambah. Okey, jadi saya nak bersama dengan tetamu-tetamu istimewa, ahli-ahli akademik semuanya. Tadi kita sebut pasal anugerah akademik negara. Jadi kita bawakan antara individu-individu yang hebat dalam bidang akademik, dan saya nak mohon untuk membacakan nama-nama mereka sebab watak jawatan akademik ni jangan tersalah, itu bahaya. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlini Adnan, penyelaras Unit Inovasi Pendidikan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Matematik dari UPSI. Betul Betul. Terima kasih banyak Prof Madya bersama kami hari ini. Di hujung sana juga kita ada Profesor Madya Dr. Tan Wee Ho, Pensyarah Kanan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif juga dari UPSI juga. Terima kasih banyak. Okey, ini jauh terbang dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Kita ada Profesor Datuk Dr. Jafri Malin Abdullah, Ketua Kluster Brain Behaviour dari USM. Bila sampai, Datuk? Sampai semalam. Semalam sampai. Untuk ni saja. Untuk ni saja. Oh, saya bangga betul. Jauh-jauh mai untuk ni saja. Dan kita gabungkan juga di sini Dr. Ehsan Ismail, Ketua Unit Pusat STEM Negara. Terima kasih banyak dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Alhamdulillah lega dapat baca semua jawatan. Okey, siapa nak cerita dulu ni? Mungkin kita bagi Ketua Penyelidik dulu ya. Profesor Madya. Bila timbulnya idea kepada Comex Stamp ini satu bagi saya lah pendekatan yang sangat bijak lah dalam pada nak menarik anak-anak muda kita membaca dan juga memahami tentang STEM. Bagaimana idea Comex Stamp ini tertubuh? Okey, sebenarnya idea untuk membuat komik STEM ni dah lama, iaitu daripada tahun 2016. 2-3 tahun lepas lah. Ya, betul. Dan kita buat ni sebenarnya pada peringkat permulaan adalah secara sukarela. Dan melibatkan banyak pihak. Okey, kita dapat kerjasama yang secara sukarela tadi adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu, and then daripada kementerian ni ramai. Sebenarnya kita ada guru-guru cemerlang sains dan matematik daripada PPD daerah Hulu Langat. Dan kita sebenarnya memang bagi kredit dekat dia orang sebab kita melibatkan 13 orang guru-guru cemerlang, matematik dan sains dari sana, dan dia orang volunteer untuk membuat komik ni. Cikgu-cikgu kita lah ni semua idea ni. Betul. Baik, kalau kita tengok watak-watak semua ni hebat-hebat boleh zoom sikit tak? Ni kakak, jom kita tengok sini. Kita ada Megat Alif, kita ada Putri Hana, Putri Sarah, Megat Adam dan juga Megat Amir. Dan watak-watak ini adalah dicipta dan juga ideanya dari Datuk sendiri ya katanya. Okey, Datuk cerita sikit Datuk, bagaimana boleh timbul idea untuk watak-watak ni? Okey, idea ni timbul daripada keinginan saya untuk merapati adik-adik kita. Sebab adik-adik kita ni kalau cerita pasal sains, matematik, susahlah. Susahlah. Persepsi tu dah tanam tak nak dah. So I duk fikir macam mana nak tolong dia orang ni. So saya fikir pasal karakter komik. So kami ada di kumpulan neuroscience di Universiti Sains Malaysia. Kami ada maskot. So ini adalah maskot-maskot kami. Profesor Megat Adam. Megat Adam adalah seorang pakar bedah otak seperti saya. Dan kita ada Megat Amir, Megat Alif, kita ada Putri Hana, kita ada Putri Sarah. So mereka ini semua adalah kanak-kanak yang kita boleh gunakan kerana mereka menggunakan daya pemikiran kognitif mereka. Ingat, Superman boleh terbang, tapi sebenarnya tak ada satu manusia yang hidup di dunia ini yang boleh terbang. Itu adalah tidak benar atau syirik. So kita sampai ke satu tahap realiti di mana budak-budak ni fikir menggunakan otak untuk menyelesaikan masalah. So kita gunakan komik. Dan budak-budak suka benar komik ni. Telah diuji. Doktor sendiri boleh cerita. Maksudnya sudah diedarkan? Sebenarnya komik kita ni adalah melibatkan pengujian, penyelidikan. Yang mana gerainya kita dapat daripada pihak IPRD. Dan kita dah laksanakan di sekolah juga di daerah PPD Hulu Langat. So apa budak-budak cakap? Wow, kalau kita tengok dia punya sambutan yang paling saya tak tahan tu, boleh simpan dalam beg tak? Dia tak bagi terus, baca je dulu. Okey, baik. Bab pengkomersialan nanti Dr. Tan akan cerita lepas ni. Saya nak tahu juga dari pihak kementerian lah, bila idea daripada cikgu-cikgu cemerlang kita ada grant, mereka keluarkan komik ini sendiri, bagaimana rangsangan yang diberikan oleh pihak kementerian sendiri?
untuk makluman, di Kementerian Pendidikan sekarang ni kita ada inisiatif pengukuhan pendidikan STEM. Ini adalah salah satu inisiatif utama di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Dan di dalam inisiatif ini ada 3 objektif. Satu adalah meningkatkan minat murid, yang kedua meningkatkan kemahiran guru, dan yang ketiga meningkatkan kesedaran orang awam, orang ramai terhadap STEM. Jadi apabila UPSI dan pihak Datuk berjumpa dengan KPM untuk membawa projek ini, kami sangat bersetuju dan kami terus masukkan ini sebagai salah satu daripada aktiviti utama di bawah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM tahun ini. Oh, tiga-tiga misi tadi tercapai lah kira-kira. Guru pun ada, murid pun ada, kesedaran pun ada. Ya, betul. Okey, dan Dr. Tan, dari sudut penyebar luasan, pengkomersialannya bagaimana? Okey, pada tahap sekarang kami belum lagi menjual produk ini, komik STEM ni, tetapi kami ada rancangan untuk menyiapkan siri komik ni untuk tahun 2 dan tahun 3 dalam bentuk e-book, e-komik. E-komik. Dan pada masa yang sama kami ada rancangan untuk jadikan dia permainan, digital game and the board game. So selepas ada idea-idea ini dan kami tengah dalam usaha untuk dapatkan dana untuk menguji, sebab STEM komik ni kita boleh jual macam ni dan boleh jual di Petronas ke atau petrol station, tetapi kesan dia tidak dapat ditonjolkan kalau tidak ada pelibatan guru dan penggunaan dia yang dibimbing oleh guru. So kaedah pengkomersialan ni kami akan cuba memikat hati ibu bapa dan guru dahulu. Okey. Maksudnya belum dijual lagi lah ni. Belum dijual lagi. Okey. Datuk, kalau saya baca kat dalam ni, dia punya watak-watak dah cerita tadi. Dia punya situasi-situasi yang cuba dibawa ni memang sangat-sangat menarik. Situasi yang anak-anak kita boleh guna kat rumah pun. Betul. Macam mana idea tu timbul ni? Okey. Sampai banjir besar 2014 pun ada ni. Yalah, 2014. Itulah sebab saya ni daripada jadi pakar otak dan neuroscience kan. So dalam isu brain and learning, menggunakan otak kita untuk mempelajari satu benda yang baru. Kita menggunakan daya-daya otak yang membesar. Daripada yang darjah 1 ni, otak yang masih membesar. So apakah hendak mereka, apakah cara mereka belajar, bagaimana cara mereka boleh memahami dan mengingati dan mengimplementasi. So semua ini dimasuk sekali dalam objektif-objektif kita untuk melihat impak kepada komik ini. Okey tu, penonton baru tengok tadi. Semua tak sabar nak baca dah ni. So sekarang ni komik ni tahun 1, guru-guru cemerlang ni perah idea untuk peringkat tahun 1 lah. Maksudnya pemikirannya di tahap itu dulu. Bila tahun 2, tahun 3, tahun 4 lagi kritikal. Dia akan bertukar. So cara kita mengatakan saya mau makan akan bertukar daripada darjah 1 ke darjah 2 ke darjah 3, 4, 5, 6, tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4. Cara memikir pun sudah akan berubah. Okey. So bila rasanya untuk siri-siri seterusnya ni akan dilaksana? Okey, untuk kita laksanakan yang tahun 2 kita jalankan untuk 2019. Untuk edisi 2019. Yes, betul. Okey, bila sebut tak jual tadi, cara pemasarannya bagaimana nanti untuk cikgu-cikgu, untuk anak-anak kita yang nak dapatkan buku ni nanti? Kami punya rancangan adalah melalui licensing. Yang mana IP atau intellectual property tetap dipegang oleh kementerian bersama dengan universiti yang terlibat. Dan guru-guru yang terlibat kalau sudah jual, kami rancang kalau mampu kita bagi honorarium, termasuk pelukis komik. Sebab pelukis komik ni adalah student dan pensyarah. Ni? Ya. Okey, kementerian sendiri bila soalan bila jawapan sebegitu dibagi, maksudnya terserah kepada pihak kementerian juga bagaimana cara untuk kita sebarkan ni. Ya, betul. Buat masa sekarang ini kami menggunakan kami dah cetak dalam berapa bila dalam 1000 unit. Jadi kita gunakan untuk sekolah-sekolah tertentu dahulu, dan pada tahun hadapan bila dah jadi e-komik tu lebih mudahlah untuk kita gunakan. Tapi in terms of yang dikatakan commercialization tadi itu memang perlu ada perbincangan yang lebih lanjut lah antara kementerian dan pihak-pihak yang terlibat. Betul. Dan bila sebut komik macam ni, Datuk, ramai yang cakap kalau ada animasi macam Boboiboy, macam Upin Ipin, itu memang akan stem terus terlekat di hati semua. Ada perancangan kat Datuk tu? Itu perancangan tu ada, tapi kita kena mengadakan aktiviti dan komik ni yang
kita kata aktiviti yang baik. Kalau kita tengok, kalau boy melompat, budak tu akan melompat juga. Kan? So, neuron man, neuron boy, neuron girl akan adalah karakter yang baik. Menggunakan otak mereka untuk menyelesaikan masalah, bukan menggunakan cara lain-lain lah. Bila dia sebut watak megat Adam macam Datuk tadi, betul lah. Saya tengok ni pakai spek bulat. Macam Datuk betul ya? Okey. Okey, jadi untuk kita lebih memahamkan para penonton lah. Mungkin siapa boleh cerita antara perkara-perkara yang dinyatakan Datuk dalam buku dia. Datuk kan cerita sikitlah antara benda-benda asas yang kita boleh gunakan sains dalam kehidupan kita lah. Maksudnya dekat rumah ibu bapa kalau pandai, anak-anak dekat rumah ni dah boleh belajar sains sebenarnya. Itu yang kemahiran berfikir aras tinggi tu. Betul. Kan? Kemahiran berfikir aras tinggi ni patut menjadi satu cara pemikiran automatik. Bukan dipaksa untuk berfikir. So daripada umur yang muda, di masa otak neuron tengah berkembang, otak sedang membesar, mereka akan berfikirlah bagaimana ia boleh berlaku, kenapa ia boleh berlaku, dan dia asyik tanya banyak-banyak the how and the when and the where and the why, kan. Semua soalan ni akan keluar daripada otak yang sedang membesar. So daripada darjah 1 dia sampai ke universiti, sampai ke University Science Malaysia sebenarnya. Budak tu dah jadi orang dewasa, akan berfikir secara automatik, secara hebat. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Cuma sekarang dari pihak kementerian sendiri, kita tak nafi promosi terhadap TVET itu sendiri memang agak meluas. Sampai anak-anak kita pun, saya nak masuk TVET kemahiran, nak join kemahiran, dan kadang-kadang pemahaman dan juga kesedaran tentang STEM itu sedikit menurun. Jadi ini antara cara lah. Cuma bagaimana pihak kementerian melihat fokusnya STEM untuk kita beri sokongan ni? Okey. Saya dari Pusat STEM Negara, KPM. Jadi sebenarnya STEM ni di KPM kami lebih menekankan kepada murid sekolah rendah dan sekolah menengah untuk kukuhkan asas mereka dalam sains dan matematik. Sebenarnya TVET adalah sebahagian daripada STEM. Jadi selepas mereka pergi ke peringkat yang lebih tinggi, mereka akan masuk ke TVET. Tapi asasnya adalah daripada sains dan matematik di sekolah rendah dan menengah. Jadi sebab itu kami di KPM memang melakukan pelbagai usaha untuk meningkatkan minat, kesedaran dan sebagainya berkaitan dengan bidang STEM ini. Maksudnya kesedaran itu memang sentiasa dilaksanakan. Cuma promosi sebegini kena kerap kali. Ya, betul. Kena kerap kali. Okey, kita kembali ke sini pula. Profesor Madia sendiri, dari anda berdua dari pihak UPSI, guru-guru, pensyarah-pensyarah semuanya kebanyakannya UPSI antara pempelopor juga dalam menyediakan pendidik-pendidik kita ini semua. Jadi bila tahun 1 dah siap, tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu kepakaran bagaimana yang diperlukan daripada pihak UPSI sendiri untuk menyiapkan modul-modul yang berikutnya? Okey, sebenarnya daripada UPSI sendiri kita ada kepakaran dalam bidang-bidang tertentu lah. Maknanya setiap ahli akademik mempunyai kepakaran tertentu. Mana macam saya sendiri adalah matematik sekolah menengah. Tapi kita ada matematik sekolah rendah, matematik sains sekolah rendah, sains sekolah menengah. Jadi kita memang ada kepakaran di setiap level. Maksudnya dalam buku STEM nanti tidak hanya terarah kepada kita kata eksperimen berbentuk sains semata-mata. Lepas ini matematik, sebenarnya teknologi. Keistimewaan komik kita ni adalah integrasi sains dan matematik dalam satu komik. Semuanya. Itu yang kita kena faham. Bukannya eksperimen berbentuk sains semata-mata. Ya, betul. Okey, dan bila sebut mengenai e-comic dan juga satu lagi apa tadi? Gamifikasi. Yang tu rasa-rasanya seawal mana kita boleh nampak hasilnya? Sebenarnya kami sudah ada prototype. Prototype sudah siap. Tunggu masa nak. Ya. Okey. Sebab saya mengajar reka bentuk permainan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebab sekarang di UPSI, kami ada program yang fokus kepada pendidikan guru, dan kami ada program juga yang fokus kepada bukan guru, yang bukan guru, walaupun dia bukan untuk pendidikan guru, tetapi dia fokus kepada education as a whole. So contohnya kami ada program yang program permainan, bachelor degree in permainan, dan ada animasi, ada advertising. Yang sudah siap tu adalah advertising. Semasa kami tengah buat kajian rintis, Prof Dato Jeffrey bincang dengan saya, boleh tak kita buatkan sesuatu. So I jadikan dia komik ni assignment, dan student saya sudah siap assignment tu.
Oh ya. So we already have quite a number of prototype. Oh. Maksudnya idea-idea student pun hebat-hebat sebenarnya. Subhanallah, sangat teruja. Okey, akhir sekali Datuk, Datuk ada nak promosi sesuatu mengenai Comic STEM ini supaya bila sampai ke tangan pembaca nanti mereka akan memanfaatkan apa yang ada dalam STEM, bukan sekadar baca saja, sebab STEM ni bila saya tengok sikit tadi dia kena buat di rumah. Dia kena cuba buat. Kalau kita baca saja tak buat, pembelajaran itu tak terlekat pada kita punya keupayaan. Betul. So daripada komik ni dapat nanti bila anak-anak kita memegang nanti jangan lupa di kelas atau bawa ke rumah, kita memerlukan interaksi di antara kanak-kanak itu dengan cikgu di kelas, dan juga ibu bapa. Jangan lupakan ibu bapa. Ibu bapa ni dia ingat nak lepas tangan kat cikgu je kan. So ibu bapa pun harus membaca komik ni dan memahami isi kandung komik ni, bagaimana ia boleh menginteraksikan mathematics dalam komik ni, sains dalam komik ni, bahasa. Bahasa pun kita kena bertutur cara betul. Semua dalam komik ni. So saya rasa benda ni bukan kita hantar hanya kepada cikgu saja, tapi ibu bapa mempunyai juga tanggungjawab yang besar untuk mengintegrasi komik STEM ni dengan anak-anak kita nanti. Okey, baik. Daripada pihak kementerian sendiri, macam mana ataupun seawal mana rasanya penyebarluasan komik ini akan berlaku? Apabila kita dapat laksanakan e-komik pada tahun hadapan, bermakna penyebaran itu akan lebih meluas, tanpa perlu mereka mencetak. Jadi kita akan dapat beri kepada boleh dikatakan ke semua keseluruhan. Okey. Seawal mana? Agak-agak dalam awal tahun 2019? Tidak. Saya rasa pada penghujung tahun. Penghujung tahun 2019. Okey, yalah. Kita pun faham perlukan masa untuk menyiapkan kualiti yang terbaik. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Doktor, Profesor Madya, terima kasih banyak. Upsi dekat saja lepas ni bila nak launch yang game tadi, dan juga ibu tadi kena datang sekali lagi lah. Okay, kita boleh try main kat sini dulu. Ini boleh bagi saya ke satu? Boleh. Tak boleh lah. Ini dia kena simpan dulu benda ni supaya kita tak cetak bukan-bukan. Nanti orang photostat cetak rugi dia punya hak cipta tu nanti. Okey, baik, kita ucapkan tahniah anda. Saya pasti akan tertunggu-tunggu Comic STEM ini sampai ke tangan anda ataupun melalui telefon anda secara e-comic. Manfaatkan, baca, dan juga kita ajar anak-anak kita supaya mereka di peringkat awal memahami kemahiran berfikir aras tinggi yang ditekankan oleh pihak kerajaan sendiri.